Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada korang semua berkaitan dengan kisah Nabi Hud alaihi salam. Jadi kaum Nabi Hud alaihi salam ni dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kaum yang lagi hebat daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kerana kaum Nabi Hud alaihi salam ni mereka ni mempunyai pewatakan yang sangat-sangat bagus ataupun pewatakan yang sangat-sangat menarik. Seperti muka mereka handsome, muka mereka lawa, badan mereka sasa, badan mereka tinggi dan sebagainya. Dan kaum Nabi Hud alaihi salam juga berjaya membina pelbagai jenis kemajuan. Dan di antara kemajuan yang pernah dibina oleh kaum Nabi Hud alaihi salam adalah mereka ni berjaya membina saluran air, iaitu sistem peparitan. Jadi mereka ni menyalur air daripada sungai, daripada laut sampailah ke rumah mereka. Jadi mereka ni tak perlulah angkut air yang berat dan sebagainya kerana dah ada sistem peparitan. Dan jadi selepas sahaja berlakunya banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, seperti mana saya dah ceritakan dalam video sebelum ni, selepas sahaja berlaku banjir yang sangat-sangat besar di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka keturunan Nabi Nuh alaihi salam ni tersebar ke seluruh dunia. Dan di antara keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang bernama kaum Ad yang diutuskan dalam kalangan mereka iaitu Nabi Hud alaihi salam. Dan mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelbagai jenis nikmat, iaitu bumi mereka sangat-sangat subur dengan air yang mengalir dengan jernih ataupun sungai mereka sangat-sangat jernih, kebun hasil tanaman mereka tumbuh dengan baik, buah-buahan, tanam-tanaman, dan mereka juga mahir dari sudut kemahiran membina, mereka bina bangunan yang tinggi dan mereka juga mahir dalam memerintah. Dan kaum Nabi Hud alaihi salam juga di antara kaum yang terawal membina tembok ataupun membina kubu di sekeliling kampung mereka. Tujuannya untuk bertahan daripada musuh ketika mana kalau ada musuh nak menyerang dan sebagainya. Jadi hasil kerja keras kaum Ad ni ataupun hasil kerja keras kaum Nabi Hud alaihi salam ni, mereka ni berjaya dalam kehidupan mereka dengan hidup yang mewah, dengan pelbagai jenis nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga riwayat mengatakan kaum yang berjaya ataupun kaum yang paling berjaya di atas muka bumi pada ketika itu adalah kaum Nabi Hud alaihi salam, dengan kemajuannya, dengan kekayaannya, dengan pelbagai teknologinya dan sebagainya. Dan disebabkan itulah mereka ni ada sifat sombong dalam diri mereka, sombong dengan kaum yang lain ketika mana kaum yang lain jatuh miskin, ketika mana kaum yang lain tak ada makanan untuk makan ketika lapar dan sebagainya. Jadi mereka ni bermegah-megah lah dengan kemajuan mereka, bermegah-megah dengan hasil tanaman mereka, dengan ternakan mereka dan sebagainya. Dan disebabkan itulah mereka ni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tengok dalam sejarah, pada awalnya ketika mana selepas berlaku banjir, kesemua manusia ni beriman kepada Allah, termasuklah kaum Ad sendiri. Tetapi ketika mana mereka ni diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemewahan dan sebagainya, mereka ni makin lama makin melupakan Allah. Bahkan mereka ni menyembah berhala-berhala yang dibina sendiri oleh mereka. Jadi bila kaum Ad ni berasa mereka ni kuat, merasa mereka ni serba-serbi ada, maka mereka ni mula melakukan serangan kepada kaum ini, serang kampung ini dan sebagainya. Mereka ni rampas harta benda, membunuh kalau mereka ni bukan dalam kalangan Ad. Sekiranya kau ni bukan dari kaum Ad, maka kau ni akan dibunuh dan sebagainya. Mereka ni melakukan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan rutin harian mereka ni melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan itulah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Hud alaihi salam untuk mengajak mereka ni kembali kepada fitrah yang asal. Jadi biasalah kalau diutuskan nabi, maka Nabi Hud alaihi salam ni pergi kepada kaumnya, pergi kepada keluarganya untuk mengajak kaum Ad ni kembali kepada fitrah yang asal, iaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala dan buang sifat sombong, buang sifat angkuh, buang sifat bermegah-megah dalam diri mereka. Tetapi mereka ni masih lagi menolak, masih lagi ingkar dengan suruhan Nabi Hud alaihi salam. Jadi bila terlalu banyak ajakan ataupun teguran Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad sendiri, maka mereka ni mula rasa bosan, mula rasa muak dengan ajakan ataupun dakwah Nabi Hud alaihi salam. Maka mereka ni mulalah mengejek Nabi Hud, menghina Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dalam kalangan mereka ni mula mencabar Nabi Hud dan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, datangkanlah azab kepada kami sekiranya engkau ni Nabi Hud dari kalangan orang yang benar. Jadi bila terlalu banyak cabar, mengejek dan menghina Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Hud alaihi salam ni mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu ujian kepada kaum Ad dengan musim
musim panas yang sangat-sangat panjang, kerana ada riwayat yang mengatakan musim panas yang berlaku pada zaman Nabi Hud alaihissalam selama 3 tahun berturut-turut. Jadi sepanjang berlakunya musim panas yang terlalu panas selama 3 tahun, maka sungai mereka kering, tanaman mereka mati, ternakan mereka pun mati, dan mereka sendiri kekurangan air pada ketika itu. Jadi masa itulah Nabi Hud alaihissalam mengajak sekali lagi kepada kaumnya untuk kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah di atas kelakuan mereka, di atas kelanjuran mereka sendiri. Tetapi mereka ni masih lagi berdegil, masih lagi tak mau dengan ajakan Nabi Hud alaihissalam. Malah mereka ni lebih kerap menyembah berhala. Kalau sebelum ni seperti contoh mungkin sebulan sekali ataupun seminggu sekali, tetapi ketika mana berlakunya musim panas yang sangat-sangat panjang, malah mereka ni semakin kerap dengan berhala mereka. Boleh jadi tiap-tiap hari ataupun 24 jam menyembah berhala mereka. Jadi bila kaum Ad ni masih lagi berdegil dengan ajakan Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu awan yang sangat-sangat tebal dengan mendatangkan satu angin yang sangat-sangat kuat. Ada riwayat yang mengatakan angin itu berlaku selama 7 hari berturut-turut, dan sehinggakan angin itulah ataupun azab Allah itulah menyebabkan kesemua kaum Ad yang ingkar dengan ajakan Nabi Hud alaihissalam meninggal dan mati serta-merta. Dan Nabi Hud alaihissalam mengajak kaum yang menyembah Allah pada ketika itu berpindah daripada tempat asal mereka ke bumi Yaman, dan Nabi Hud alaihissalam meninggal di Yaman.